Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal muslimun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih Anda Musi Masjid Kampung Padang Tanjung. Yang dihormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, para asatizah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, adik-adik dan anak-anak yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah kurnia dan izinnya. Maka kita pada malam ini dapat bersua muka, dapat bersama-sama untuk kita mengisi ruang maghrib dan isyak ini dengan aktiviti yang berfaedah. Seterusnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada jawatankuasa masjid kerana sudi jemput saya. Bukan orang lain juga kan, Korea kita sendiri. So, kalau sebelum-sebelum ni saya duk pergi jemputan luar saja, tiba malam ini dijemput oleh orang kampung sendiri. Jadi tak adil lah dan tak aci lah kalau kita tolak kan. Bila lagi kita nak berbakti dengan kampung kita sendiri kan. Jadi tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi pada malam ini sama-sama dengan kita untuk bincangkan satu tajuk, bui salah dak bui serba salah. Benda ni beri apa ni? Beri duit, beri saham, beri tanah, beri benda ni. Kemudian kalau dah beri ke tak beri ke, salah pula, serba salah pula kita ni. Apa yang nak kita bincangkan sebenarnya? Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, insya-Allah sebenarnya tajuk ni kita rujuk kepada scammer. Saya ni tak ada orang lain lah kan. Biasa kita akan bincang berkenaan dengan scammer. Dan ini banyak ni scammer ni. Tak kira lah online ke, tak online ke, sama ada melalui telefon ke, melalui pertemuan biasa ke, jual beli barang ke, jual beli tanah ke, ada. Cuma tuan-tuan, pada malam ini saya nak kupas satu isu yang sekarang ini memang menjadi satu perkara yang besar lah sebenarnya, iaitu scammer Islami. Cuma saya tak naklah tajukkan kita ni scammer Islami, sebab nanti orang marah. Sebabnya bila perkataan Islami itu janganlah disekalikan dengan scammer. Tapi apa yang nak saya bagi tahu tuan-tuan adalah berkenaan dengan skim-skim penipuan yang menggunakan agama itu. Yang ini istilah dia, orang kata penunggang agama itu. Kalau penunggang agama itu, inilah dia. Apa benda yang kita nak tengok kan, nak bincangkan tuan-tuan. Pertama kita tengok pada ciri-ciri apa itu penipuan yang menggunakan agama ini. Yang pertama, mereka menggunakan kelemahan sifat semula jadi manusia. Memang kita ni tak kira siapa pun, daripada kita budak kecil, anak kecil, sampailah kita nak mati pun, kita ada satu sikap, satu sifat, iaitu tamak. Daripada kita lahir ni dah ada dah. Kemudian bila kita lahir, kita dah besar, tamak ataupun iri hati dengan adik-beradik ni. Adik dapat ini, abang tak dapat lagi. Mak bagi hak ni ke anak bongsu, anak sulung marah kecil hati kan. Kemudian bila dah dapat satu perkara itu tak cukup,
Sebab itu Nabi sebut anak Adam ini kalau diberi 2 lembah emas sekalipun nescaya tak cukup. 2 lembah bukan 2 butir, bukan 2 kilo. Emas ni berapa segram? Saya tengok baru ni 299 1 gram. Tuan-tuan bayang lah. Ini bukan gram tau, 2 lembah. Lembah ni kalau kita katalah, kita tengok lembah Kelang tu lah, dipanggil lembah Kelang kan, 1 KL tu, 2 kali KL, semua emas, tak cukup lagi. Itulah dinamakan manusia, mesti ada tamak. Dan yang kedua adalah sifat malas. Malas kerja, malas beribadat, malas belajar, tapi nak senang lenang, nak kaya cepat. Malas belajar, tapi dia rasa okey tak apalah, tak belajar tinggi pun jadi TikTokers, jadi YouTubers. Bila jadi yang itu payment mahal banyak. Kalau subscriber kita dah ratus ribu tuan-tuan, 10,000 tu biasa tu. Sebab tu learning, ada kajian pensyarah universiti, kalau tak silap saya Universiti Putra Malaysia, dia buat kajian dapatan dia masa Covid hari tu. Anak-anak kita ni lepasan SPM dah tak berminat nak sambung belajar. Cemerlang, bukan tak cemerlang, dapat straight A's, tapi tak berminat nak sambung di universiti. Sebabnya macam-macam lah dia fikir. Sambung KG nak kena buat pinjaman PTN, nak dapat beasiswa MARA susah, nak dapat beasiswa lain mungkin susah, terpaksa lah ambil PTN. Dah belajar KG kena belajar 32,000 hutang. Lepas belajar belum tentu kerja. Jadi masing-masing ambil jalan mudah, nak jadi YouTubers, nak jadi TikTokers. Itu yang timbul banyak benda pelik-pelik tu. Dekat YouTube, dekat TikTok, banyak sangat benda-benda yang tak sepatutnya. Kita kalau nak cari rezeki tu, buatlah sesuatu yang berfaedah. Perkongsian kita dalam internet ini, dalam online ni, tak kisah, tak salah pun. Tapi yang salah itu kalau konten kita tu tak apa-apa. Macam-macam lah. Gaduh laki bini, dia buat konten. Kemudian ingat tak dulu ada yang dia buat, kononnya dia ni OKU, lepas tu ditampar dengan kek. Lepas tu ada juga tu dia buat, dia sengaja je pergi tarik tudung muslimat kita, nak tengok reaksi. Kononnya sebenarnya konten-konten tu semua konten sampah, tapi ramai tak orang buat, ramai. Jadi scammer ini, balik pada perbincangan kita, scammer kita ini, yang pertama mereka akan tuju pada orang yang pertama memang tamak, yang kedua malas. Yang ni mudah. Kalau kita ada dua sifat ini tuan-tuan, mudah sangat untuk kita ditipu. Yang kedua, mereka ini menggunakan sentimen perkauman, sentimen agama. Ini kadang-kadang yang 3R ni, untuk sibuk-sibuk 3R tu kan, salah satunya mereka akan gunakan ini. Mereka akan menggunakan Melayu. Benda ini, pelaburan ini khas untuk orang Melayu saja, tak ada orang lain. Orang lain tak boleh masuk, orang Melayu je. Lepas tu bukan saja Melayu, syariah compliant pula, patuh syariah. Dia ceritalah begitu gini. Dia tuju, dia target pada kita. Nanti kita bincang beberapa contoh skim-skim yang memang menghala atau memang mensasarkan golongan-golongan macam kita ini. Seterusnya, mereka juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Bila dah scammer Islamik ni nak menunggang agama ni, mereka guna ayat Quran lah, tak ada benda lain.
Jual barang, ada ayat Quran. Jual produk, minuman, sabun, benda lagi. Semualah menggunakan ayat Quran dan juga hadis Nabi. Kadang-kadang itulah saya sendiri sebenarnya kalau ada peluang nak tegur jugalah sahabat-sahabat asatizah kita ni. Kalau nak berniaga, berniaga cara berniaga. Kalau nak mengajar, mengajar. Sebab banyak yang kita tengok sambil-sambil dia duduk mengajar ni, dia promote produk dia dalam masjid. Tak boleh. Dalam ruang solat ini tak boleh berjual beli, tuan-tuan. Memanglah kita tak jual beli, kita tak beli, tak jual barang kita tu. Contohlah kalau saya kan daripada Terengganu ni pergi ke Selangor, sambil saya ceramah, saya kata, tuan-tuan, saya bawa kerupuk lekor daripada Terengganu, tuan-tuan boleh beli kat ni, yang terbaik. Sebab hak yang tukang kata tu ngapal Quran. Boleh tak? Laku tak? Laku, tuan-tuan. Tapi yang masalahnya kita menggunakan tempat yang tak sepatutnya. Kalau nak berniaga, kita boleh berniaga lah kat luar tu kan, cukup sekadar kita ada buka jualan, ataupun sebelum ceramah tu bagi tahu dulu jawatankurusa masjid, kata kita ada buka jualan sikit. Biarlah pengurusi majlis umumkan. Kalau siapa-siapa berminat nak beli barang, nak beli buku ke apa ke, boleh ke belakang. Jangan gunakan pentas ini. Sebab kadang-kadang itu kan, orang berniaga ini kadang-kadang dia tak kisah dah ayat Al-Quran itu dia guna, hadis itu entah hadis dhaif ke kan, apa taraf hadis itu, semua dia nak guna. Jadi ini antara mereka ini, scammer ini akan menggunakan ayat Al-Quran dan juga hadis. Kemudian selain daripada ayat Al-Quran dan juga hadis, mereka ini sanggup bersumpah dengan nama Allah. Saya pernah jumpa, tuan-tuan, seorang ni memanglah dia nak ajak kita ni melabur dalam skim. Dia kata skim ni yang terbaik lah, memang patuh syariah. Kejap-kejap sumpah, wallahi, segala-gala lah. Nak main sumpah, dia kata, oh betul ni betul ni. Dah dapat kebenaran dan juga kelulusan daripada bank negara, daripada Suruhanjaya Security. Oh sungguh, keluarkanlah berita, entah mana-mana berita dia keluarkan. Padahal tak ada pun. Kita tahulah, untuk dapatkan kelulusan Suruhanjaya Security pada produk-produk pelaburan, kalau kita tengok pasaran modal itu, saham ke apa ke, bukannya senang. Saya tahulah, saya buat benda tu. Tapi dia nak kata mudah sangat. Oh yang ini Islamik, patuh syariah, sebab kita gunakan konsep al-bai'. Al-bai' itu jual beli ni memanglah semua hukumnya harus. Tapi dalam jual beli dia ada kaedah dia ada konsep dia. Sama ada murabahah, mudarabah, musyarakah, bai' bi zaman ajil, bai' inah, semua ada. Nak main baik-baik saja memanglah. Dah apa tak sebut al-bai'? Tuan-tuan tahu kan al-bai' kan? Ayam goreng kat Mekah, mau sedap kan? Ada orang tu dia rindu nak makan al-bai' di Mekah, sebab tak ada kat sini. Tapi dengar kata hari itu nak buka cawangan di Malaysia. Wallahu a'lam. Kan? Okey. Yang seterusnya, mereka ini sudah pasti akan menggunakan imej orang yang baiklah, agamalah, tokoh agama, ustaz, lebay, mereka ini. Tuan-tuan perasan tak, macam kita di Terengganu dulu ada skim nama dia Tok Belagak. Ingat? Tok Belagak, saya ingat tu, besar dia punya iklan dia depan Daya, depan Medan Giliran. Besar sangat, Tok Belagak. Skim apa? Skim pelaburan emas. Siapa dia guna? Dia adalah 2-3 orang yang kadang-kadang ustaz-ustaz ni pun dia tak tahu, tuan-tuan. Orang nak bergambar dengan dia bukan tanya kan, Syekh tak nak gambar dengan ni, kenapa? Untuk apa ni? Ambil gambar, lepas tu siap dia bagi lagi
kadang-kadang dia letak dalam apa paper bag tu kan. Dia ambil bagi gambar. Oh, kononnya ustaz ini salah seorang pakar dia, konsultan dia. Jadi sah. Lepas tu kita tengok learning kan dalam Facebook kita kan banyak gambar-gambar poster-poster kononnya pelaburan patuh syariah. Untung 3 jam. Masuk 300, untung 1000. Lepas 3 jam dapat 1000, tuan-tuan. Ada yang berlaku. Ada yang kena. Betul tak? Tuan-tuan, kita orang niaga juga. Buka kedai runcit, kita nak dapat untung, kita nak kira berapa lama. Kalau kedai kita buka pukul 8 sampai 8 malam, 12 jam. Pukul 9 baru kita tahu untung ke rugi hari tu. Tolak duit kos kan. Ini tidak. Entah mana-mana dia datang 3 jam lepas tu dapat untung. Masuk 300. Contoh kita masuk pukul 9 pagi tadi, 300. Pukul 12 kita dapat RM1,000 masuk balik dalam akaun kita. Wih, mana punya perniagaan yang keuntungan dia cepat. Kalau siapa yang mengaji muamalat, dia tahulah unsur gharar, unsur maisir, unsur riba. Gharar ni yang pertama sekali, ketidakketahuan atau tak pasti. Niaga benda untung 3 jam. Apa maknanya untung apa niaga ayam pun rasanya kira-kira juga tu. 3-4 hari pun rasa nampak. Kalau sehari sekalipun habis niaga baru nampak untung rugi. Ini tak, tuan-tuan. Kita masuk 300 dapat 1000. Tak perlu risau. Lepas tu ada pula, dia orang ni pandai, tuan-tuan, tunjuk gambar duit atas dekat seat kereta, tengah makan letak duit. Semua ni nak mengaburi mata kita ni. Saja-saja kita kan, kawan lama tiba-tiba kontak kita, ajak kita minum. Ajak pergi minum, tamu sekali kunci atas meja. Kunci bukan kecil-kecil kereta. Nak main kereta P kan? Kereta lambang bintang letak atas meja. Duit, letak apa, sakop perut, letak poket, keluarkan letak poket. Bertimbun duit RM50. Kita tahu tak, semua tu RM50. Toh depan, tengah, belakang dia ada orang buat, tak? Tapi sebab dia nak tunjuk kat kita yang dia ni ada duit. Lepas tu mulalah kita pun tanya. Kebetulan kita ni memang nak cari duit kan. Tanya, Mak, mana banyak sangat duit ni? Mu nak tahu ke? Nak tahu tak apa, kita bincang, kita minum dulu. Saja dia pancing kita. Dan selain daripada tokoh-tokoh agama ini, mereka akan menggunakan tokoh masyarakat. Tak kira lah Dana Menteri ke, tak Dana Menteri ke, Diusor ke dulu, YB ke, dia akan guna siapa sahaja. Kalau dia pergi kat kampung ni, tuan-tuan, skamer dia akan pergi, pertama sekali dia akan pergi pada Tok Imam. Dah dapat Tok Imam, dia pegang MPKK, ketua kampung. Dapat 2 orang ni, selesai. Dia pun bijak juga guna konsep kita nak mengislamkan orang ni. Zaman dulu lah kan, pergi kepada pemimpin utama kawasan itu. Kalau negeri tu ada raja, pergi jumpa raja tu, raja masuk Islam, insya-Allah rakyat semua masuk Islam. Kalau dia pergi kat kampung ini, dia target 2 orang ni tadi. Sebabnya, tuan-tuan, 2 orang ni membawa pengaruh yang besar. Tuan-tuan bayanglah, kalau dia pegang MPKK, ketua kampung, pegang imam. Dapat pula tadi Tok Imam kan, masuk 300, dapat pula 1000. Jumpa duha tadi masuk 300, Zohor nanti dapat duit 1000. Agak-agak dia tak cerita di rumah. Mestilah cerita. Silap-silap buat lagi. Kalau kita masuk 10,000, untung besar ni. Pakat-pakatlah 1000 seorang, 10 orang, bagi-bagilah kek. Semua orang akan masuk kan? Itulah dia antara ciri-ciri skamer ini. Macam mana dia nak buat? Baik, tuan-tuan, kita pergi kepada contoh-contoh dia.
contoh-contoh scammer Islamik. Okay, yang pertama saya nak sebut berkenaan dengan pelaburan syariah, pelaburan patuh syariah. Pertama, mereka akan mengiklankan pelaburan saham Islamik dan patuh syariah di media sosial. Kita ni tuan-tuan, orang biasa, nak sebut saham pun kita tak tahu. Nak sebut kripto, ini anak-anak muda ni duk sibuk pasal kripto. Mata wang kripto, Bitcoin, Ethereum, apa lagi? Litecoin. Banyak ni sekarang ni, semua benda. Dulu tuan-tuan, masa saya servis dulu, semua founder ni semua nak buat kripto dia sendiri. Hak warna pink, malah sebut lah kan, warna purple tu, hak yang penyanyi nombor 1 pun nak buat juga. Yang faham sudah. Nak juga ada kripto sendiri. Dia tak tahu tu macam mana. Ingat senang dia nak buat kripto ni. Orang lain nak buat, dia pun nak buat juga. Sekarang ni ramai ni yang dia kata kripto ini syariah compliant. Bukan senang. Kalau kripto itu dalam digital asset, ini mungkin teknikal sikit ya tuan-tuan. Digital asset, dia menggunakan adalah dia punya underlying dia nak keluar kripto. Kalau dia ada digital asset dan digital asset itu syariah compliant, maksudnya dia tak terlibat dengan riba, tak terlibat dengan barang benda-benda haram, boleh digunakan sebagai dia punya sandaran dan boleh. Tapi apa yang berlaku, kadang-kadang mereka ini main sebut je patuh syariah, letak gambar ustaz, selesai. Letaklah muka siapa, saya alhamdulillah takat ni tak ada lagi. Maknanya orang tak kenal lagi lah kita, tak apalah kan. Tapi sahabat-sahabat asatizah kita ni berapa ramai yang dah letak, asal pakai songkok, pakai kepiah, pakai jubah, dia letak. Dia kata yang inilah orang yang meluluskan produk pelaburan ini patuh syariah. Okey. Kemudian tuan-tuan, kenapa kita ni macam seolah-olah terpukau, macam nak juga, rasa macam tak betul, tapi takkanlah kan. Macam kita katalah tajuk kita, bui salah. Tak, bui sebab salah. Sebab salah tu sebab orang yang bawa kita tu bukan orang lain. Kita kenal anak kampung kita juga, ngaji luar, ustaz. Takkanlah dia nak nipu. Jadi tu kita kata tak bagi sebab salah sangat ni. Bukan orang lain, waris kita juga ajak masuk, bolehlah masuk, nak cukupkan sikit gini. Cukup sikit ni, dapat kereta seperti. Nak cukup kabah ni je, buat bagi nama je. Poklong bagi nama je poklong. Hak lain semua saya cover, duit saya, kabah je. Kita mula-mula ada kan. Mula-mula memanglah bagi nama, bagi duit sikit dapat duit tu. Macam contoh hari tadi kan, masuk 300 dapat 1000. 700 untung. Agak-agak tak keluar duit tabung haji kita, tak keluar duit dekat bawah bandar, nak masukkan 10,000 pula. Mesti. Okey. Sebab apa tuan-tuan, mereka ini akan menawarkan satu produk, satu hasil yang kita rasa macam memang susah sekali nak bantah, nak tolak, iaitu menawarkan keuntungan sehingga 50 kali ganda. Tadi berapa kali ganda tadi? Masuk 300 dapat 1,700 kan? Dan keuntungan seawal 3 jam. Okey. Iklan menggunakan gambar individu ternama seperti ahli politik, agamawan, selebriti, tokoh korporat dengan tujuan untuk menarik minat pelabur. Ini biasa. Dan banyak sekali, kalau sebelum ini, antara produk pelaburan yang memang kita tahulah scammer dan mereka menggunakan nama agama. Apa dia? Mecca Fund. Ingat tak? Ada satu skim ini, dia kata pada kita, dia tawarkan, memang dia tak ada orang lain, dia target orang masjid surau je. Sebab dia kata, tuan-tuan, kami ni selalu sangat pergi Mekah, Madinah ni, bawa orang haji umrah. Masalah utama kita adalah penginapan. Hal yang mahal-mahal ni
hak Leni ni mahal sampai 10,000 baru boleh pergi umrah. Hak mahal sekali tu adalah hotel. Dia fitnah lah Pak Arab tu. Pak Arab ni dok jujur, kita dah booking dia 6 bulan sebelum ni dekat sini tempat dia bawah Menara Jam tu. Janji dengan harga-harga ni. Tiba-tiba bila kita nak pergi, dia tolak, dia jual ke orang lain yang lebih mahal lagi. Dah kita kena pindah, dia kata. Jadi tuan-tuan, kita ada peluang. Sekarang ni kita nak kumpul-kumpul duit orang Melayu kita ni, orang Islam Malaysia ni. Kita nak beli hotel di Mekah, di Madinah. Kita nak beli supaya nanti Haji, kalau Haji beli hotel ni, contoh dia kata 150,000 sebiji hotel, sebiji bilik. Kalau Haji beli je, itu bilik Haji. Haji nak pergi bila ke Mekah, nak pergi buat umrah, pergi je. Bayar tiket kata bang je pergilah. Umrah Haji kan, dia kata. Tuan-tuan, bila kita dengar gitu macam syok kan? Kebetulan duit ada, baru pencen, gratuiti 350,000. Masuk KWSP pun banyak juga, dekat setengah juta. 150,000 tak cukup. Ada satu bilik kita dekat Mekah, sebilik kat Mekah, sebilik kat Madinah. Agak-agak takkan kita tak boleh beli kek. Kalau kita tak ada kek, anak bini kita, anak cucu kita nak pergi lah, umur ada. Jadi apa dia buat? Dia kumpulkan duit orang-orang kita ni di Masjid Surau ni untuk beli hotel, beli bilik, beli hotel, tak tahulah, supaya nanti mudah. Dan dia kata, Haji jangan bimbang Haji, bila Haji dah beli ni, kalau Haji tak pergi pun kita sewa. Kek kita sewa, kita dapat balik duit. Betul lah kan? Satu pelaburan yang memang kita rasa betul. Logik akalnya ada. Beli satu aset, kita boleh guna, kita boleh sewa. Jadi kita pun tanpa usul peksa, bagilah 150,000. Silakan. 150,000. Tuan-tuan, saya nak sebutnya, di Mekah, di Madinah, boleh tak kita beli hartanah di sana? Tak boleh. Pak Arab tak akan jualnya. Kenapa dia tak boleh jual? Nak jual macam mana kalau semua itu adalah tanah wakaf? Ni keliling masjid, Masjidil Haram, keliling Masjid Nabi itu siapa punya? Harta siapa yang paling banyak sekali? Siapa punya? Wakaf siapa? Wakaf Saidina Uthman. Dah mana boleh jual beli tanah wakaf? Tapi kita fikir tak masa kita buat dulu? Masa orang ajak kita masuk ni, ada tak kita terfikir? Ada tak kita buat semakan? Tak ada, tuan-tuan. Apa yang ada? Kita bagi je duit dulu. Sebab tuan-tuan memang tak boleh. Sebab tanah semua tu adalah tanah wakaf. Nak jual macam mana? Sebab itu kan, kalau kita perasan, kejap-kejap dia rombok, kejap-kejap dia rombok. 20 tahun. Contoh, kalau kita pergi pertama sekali, kita pergi kali pertama buat haji dulu tahun 86. Kalau kita pergi sekarang ni, ada lagi tak hotel kita duduk dulu? Tak ada dah. Bagi 10 tahun, 15 tahun je. Habis dia rombok balik, buat pula. Habis ni, rombok balik, buat lagi. Itulah. Tapi kita ni duk percaya sangat, betul lah kan? Kita pun beli, maka kenalah kita make fund. Orang hak yang buat tu pun dah kena cukup dah kan, ke dalam dah dia. Tapi kalau kita dah laburkan 150,000 tadi tu, jumpa tak? Dapat balik tak? Tak dapat. Sebab tu tuan-tuan, orang-orang lama dia kata, besar kisar mudik ke hulu, tanah pulut santan durian. Tak ada orang menyesal dahulu, banyak orang menyesal kemudian. Bila dah tahu macam kita contoh hari ni kan, kita dah bincang tajuk scammer ini, masing-masing tepuk dahi dah kan.
Manalah hai, siapalah sanggupnya lah dia tipu kita. Kan? Tapi ialah bab duit ni kan, orang peduli apa? Lepas tu orang dulu memalu nobat dipalu kayu berangan. Fikir dahulu sebelum buat, kalau dibuat menyesal jangan. Kan orang dah sebut dah. Kena tanya, kena semak. Kan? Kalau dah buat itu, kalau salah jangan menyesal lah. Sebab yang pertama kita kena tanya. Sebab tu alhamdulillah saya sokong pendekatan masjid kita untuk sama-sama dapat kongsi benda-benda macam ni. Sebab kalau kita sekadar ialah kita mengaji kitab alhamdulillah kan, tapi sekali-sekala tu kita kena bincang jugalah tajuk-tajuk kehidupan kan. Macam mana ni anak-anak remaja kita, remaja tua pun ada juga, garik tak ke mana-mana lagi lah, masih lagi di padang bola ke apa, macam mana nak buat kan. Yang ada di masjid surau ni sama je orang sama, tapi kita kena buat sesuatu lah kan. Pada kita panggil lah pula doktor-doktor ke untuk, yelah kan kita tengok ramai kan orang share-share viral tengah semayang ke bawah kan. Kita nak buat apa? Jemaah ni buka baju kipas-kipas dia ke? Ada kaedah dia kan. InsyaAllah tuan-tuan. Okey, seterusnya tuan-tuan, selain daripada skim yang tadi itu, kita juga ada makanan dan minuman sunnah. Ini ramai sangat. Yang kadang-kadang kita tahu betul tuan-tuan, ada hadis-hadis yang tertentu, tapi kadang-kadang kita pun tak pernah dengar lah hadis pasal buah temikai, jarang. Dan kalau ada pun ulama hadis mensyarahkan, ada yang dhaif, ada yang lemah. Kalau hadis berkenaan dengan makanan ni, habatus sauda kita pernah rajin dengar kan, tak ada masalah. Madu lebah tak ada masalah. Tapi yang pelik-pelik ni, saca ici, mana buah gori apa? Buah mahkota dewa pun ada juga. Tuan-tuan, di Arab mana ada pokok mahkota dewa? Tapi ada orang bawa. Konon-kononnya ini Nabi suka sangat. Kadang-kadang kita ni kan, nak marah dia pun ustaz kan, tak marah nanti orang sesat. Tapi ramai, banyak mereka menggunakan elemen agama bagi melariskan jualan tadi tu. Memanglah. Contoh air ni tuan-tuan, kita tengok air ni kalau biasa kat kedai RM1.50. Tapi kalau saya datang kat sini tuan-tuan, saya kata, tuan-tuan, air ini pertama saya ambil daripada 7 masjid. Saya tapis mula, saya letak sini, dan saya bacakan 30 juzuk ayat Quran. Agak-agak saya jual berapa? Berapa saya boleh jual air ni? Paling tidak 20 riyal. Ada orang buat tak? Ada. Jangan kata tak ada tuan-tuan. Ada orang buat. Dia kata air yang dibacakan oleh tahfiz, ada air yang direndamkan dengan ayat Al-Quran. Betul, kita tahu ada kaedah perubatan itu. Tapi yang itu kena tulis di atas piring kan, pakai dakwat dia tu, safran ke apa ke, tulis menggunakan dakwat itu, letak piring, letak air dakwat itu larut dan bawa minum. Betul, kita tahu ada perubatan itu. Tapi kalau tak semena-mena, jual lembu biasa je, lembu kapur, tapi sebab kandang dia dekat masjid, tiap-tiap hari dengar orang sembahyang 5 waktu, oh mahal. Tak boleh lah. Ada orang buat? Ada. Jadi kita kena bantu untuk tidak menyokong mereka. Janganlah melampau sangat.
Sikit-sikit tu okey lah kan. Kalau mana-mana yang buat air ruqyah, kita tahu air ruqyah boleh lah. Tapi kalau nak komersialkan, tak boleh. Jangan gunakan nama agama itu. Seterusnya, ada yang menjual, mempromosikan barangan berincikan pemakanan sunnah Nabi. Dalam satu produk jus itu ada 40 khasiat makanan dan juga tumbuh-tumbuhan yang memang Nabi suka. Semua ada dalam tu. Kita pun beli. Harga berapa? 70 ya. So ini. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok proses menghasilkan jus itu, bukannya dia ambil buah kurma, dia ambil madu, habis tu saudak letak. Tak. Biasa yang berlaku ni, mereka menggunakan ekstrak sahaja. Ekstrak ni pula ada yang artificial. Artificial ni apa? Bahan kimia. Maksudnya, kalaulah contoh kita kata dalam kurma dia ada bahan A. Bahan A ni kalau kita ambil daripada kurma, lama nak proses, nak ekstrak dia tu baru dapat sikit. Cara mudah apa? Bahan kimia. Bahan kimia yang sama, unsur kimia yang ada di dalam buah tamar itu yang boleh didapati dengan cara teknologi kimia. Guna tu, campur. Siapa boleh bagi jaminan yang tadi jus 40 makanan tadi semua daripada makanan-makanan sunnah? Tak. Dia hanya ambil ekstrak saja tuan-tuan. Kalau tak, memang takkan dapat jual harga tu. Kadang-kadang kos penghasilan ni marah ni. Geng-geng produk ni dengar ceramah kita dia marah. Produk dia mungkin kos dia mungkin 10 riyal dia, tapi dia boleh jual 70 ringgit. Sebabnya sebab tadi dia nak, dia kata kalau tak jual macam ni tak laku, kalau tak sebut macam ni tak laku. Jadi bila buat macam ni laku kan. Tak salah. Kita orang Islam jual ada untung, kita bayar zakat. Dia kata. Tapi kita tahu lah tuan-tuan, berapa ramai orang yang lagi zakat, lagi bayar zakat, bayar cukai. Dia tahu. Lepas tu jumpa, kena saman bagi hasil, jumpa lawyer. Boleh tak tolong jawab macam mana nak buat ni? Bila kita tanya, dah Haji bayar tak? Senyum dia. Oh, kita bagi dekat Mahat Tafiz, kita bagi kat anak yatim. Tuan-tuan, Mahat Tafiz dia bukan golongan penerima zakat. Dia tengok balik. Nak bagi zakat ke pusat tahfiz, kena tengok balik atas kapasiti apa. Fisabilillah ke, anak yatim ke, apa ke, atas batang tubuh sebagai pelajar tahfiz, taklah ya. Tapi ialah ada perbincangan lah, kan. Mungkin orang pergi kepada yang fisabilillah, silakan. Tapi saya nak ceritanya, ramai orang kita ni, businessman kita ni, cukai dia lagi, zakat apatah lagi. Kalau bayar zakat lagi cukai, okey lah. Tapi yang masalah dia, dah kamu bayar zakat, boleh tolak cukai, apa masalahnya? Dah saya tak bayar cukai, zakat bayar tak? Sama juga. Tapi duk canang kat kita, dialah segala syekh nak jual barang dia. Kemudian tuan-tuan, ada juga ubat moden bercampur dengan bahan haram. Produk-produk yang memang kita tahu baik tapi bercampur dengan barang haram, dia kata ini produk bagus, dihasilkan oleh syarikat Bumi Putra, dibaca bismillah. Memanglah kita buat kerja baca bismillah lah. Sama juga macam orang kata dia baca ayat Quran. Ni kita nak tanya ni, pengusaha tokel tu baca Quran sendiri ke dia pasang kaset? Ramai yang pasang kaset dia tuan-tuan, tak adanya nak membaca. Kita nak azan dulu. Terus je sambung. Okey. Seterusnya, produk yang dijual dikaitkan dengan bahan sunnah dan boleh merawat penyakit zahir dan batin, penawar bagi segala penyakit, saka, sihir dan seumpamanya. Ini ruqyah lah.
Kan kita tahu tak ada masalah. Kan? Tapi kadang-kadang kena minum air ni. Tak minum air ni memang kena. Kena makan benda ni. Kalau tak makan kena heart attack. Duk main gitu habisnya. Kan? Main minum air lah. Tak payah siapa-siapa yang makan ubat cair darah, yang mana kena darah tinggi tu stop makan. Boleh? Yang kena diabetik stop makan diabetik ubat. Boleh? Boleh. 3 hari lepas tu masuk dalam grup kita lah. Janganlah. Sebab tu tuan-tuan, ubat moden ni, ramai juga kawan-kawan saya yang sebaya saya, kan, umur mungkin berusia 2-3 tahun, kadang-kadang dia dah penyakit diabetik, tiba-tiba dia kena tu sebab dia stop. Sebab dia kata dia dah ambil ubat alternatif. Bila ambil ubat alternatif dia stop benda ni. Itu yang kadang-kadang kena. Dia rasa segar sikit, okey, dia stop dah ubat. Jangan tuan. Sebab doktor ini dia dah ada kepakaran dia. Kan? Allah pun sebut fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang berilmu kalau kita tak tahu. Maknanya kalau kita ni sakit, kita pergi jumpa doktor kan? Dah. Doktor pun cakap, "Cik berhenti makan ni. Mok dah lah. Gula tinggi ni. Kena berhenti makan ni." Kita buat mulai-mulai ada, lepas pada tu pergi makan bulut, sedap. Lepas tu nyangkau. Kita dah pergi tanya doktor dah. Doktor kata jangan makan ni, nak makan kek nanti. Dah kurang sikit gula tu boleh makan slow-slow. Tapi janganlah makan sampai 3 pinggan. Sepinggan cukup lah. Secuit sikit ke cukup lah. Tapi kita ni tak nak, tak kisah. Ubat yang doktor bagi tinggalkan. Mereka pakar. Sebab itu kalau kita berjumpa dengan doktor Islam, doktor yang sama imannya dengan kita, dengar. Hatta tuan-tuan, kalau doktor itu bukan Islam sekalipun, kalau kita tahu yang dia buat itu, nasihat dia itu memang kita tahu mana nasihat yang betul, follow lah. Jangan pula mentang-mentang mu bukan Islam, mu nak jahanam aku. Janganlah. Usaha tu kena ada, tawakal pun kena ada. Jangan stop ubat terus, lepas tu dok makanlah macam-macam ni. Tak mana-mana datang ni. Kan? Kelulusan KKM pun tak dapat. Tahu-tahu panas badan. Tahu-tahu berpeluh, lepas tu kena attack. Benda-benda tu yang kita tak nak. Okey, tuan-tuan, yang kita bincangkan ni, mereka-mereka ni yang scammer ini salah ke tak salah? Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah tuan-tuan. Mereka-mereka yang menggunakan agama ini untuk kepentingan dia, boleh didakwa. Sama ada di bawah kesalahan jenayah, atau kalau negeri-negeri yang ada enactment takzir, hukuman takzir macam kita di Terengganu ni kita ada, boleh juga. Maknanya kalau tadi tu kita dapatlah kenal pasti orang itu menjual menggunakan nama agama. Ustaz ni dia promote produk pelaburan patuh syariah padahal tak patuh syariah. Boleh tak ambil tindakan? Boleh. Cuma penguasaan itu soal kedua. Hukuman pun soal kedua. Sebab ada beza hukuman di bawah enactment negeri dengan kanun kesiksaan, berbeza. Sebab apa? Kalau kanun kesiksaan, biasa mereka ini boleh dikenakan di bawah Seksyen 420. Yang ini kalau tipu skim haji dan umrah, skim umrah ni kan, masa musim haji baru ni tu, haji furada tu, yang dia kelentong furada tu, berapa ramai? 400 orang kan? 400 orang ihram dekat mana? KLIA yang kecoh itu kan. Lepas tu yang pergi umrah biasanya kalau kita 7,500 lah. Montek Kementerian Pelancongan dia bagi minimum, jumlah minimum. Kalau package tu 7,000, dia mesti
lebih daripada 7,500. Kalau kurang tu biasanya problem lah tu. Dan mereka ini kalau buat biasa kena 420. Hukumannya 424. 424 apa? Hukuman penjara tak kurang 2 tahun, tak lebih 5 tahun. Denda dan sebat. Ni confirm check in 2 tahun. Kalau set-set penipu-penipu ni lah. Macam-macam lah tuan-tuan. Kan? Okay, yang seterusnya kita ada Seksyen 411-424. Kalau kesalahan di bawah enactment tadi tu Seksyen 4, Seksyen 5, 6, 7, 12. Itu tak apalah, itu kerja lawyer lah kan. Tapi nak sebutnya tuan-tuan, bukan kita tak boleh ambil tindakan pada mereka ni, boleh. Cuma penguatkuasaan. Sebab tu kalau kita sendiri nak pergi haji, nak pergi umrah, cari penganjur, pembimbing syarikat yang berdaftar dan harga dia logik. Jangan tak logik. Pergi umrah harga 4,000. Tak logik tu. Kadang-kadang dia siap cakap macam mana tau, haji ajar. Betul, package kami ni RM8,000. Tapi haji kena bayar 4,000 je. Sebab 4,000 lagi ni ada jutawan nak sponsor. Tak bayar. Kalau jutawan tu nak sponsor, bagi duit kat kita dulu, kita bayar. Itu kita boleh buat. Ramai kita kena. Dia target orang-orang yang kurang berada B40 ni. Betul kawan ni nak pergi. Dia ada 4,000. Bagi je lah 4,000. Pergilah juga. Lalas kena tipu. So kita sendiri pun kena buat semakan dulu. Jangan cepat. Kalau skim-skim pelaburan tadi boleh semak dekat bank negara, dekat Suruhanjaya Security. Banyaklah. Janganlah. Sebab tuan-tuan, selagi kita ada untuk bagi sokongan pada mereka, selagi itulah mereka akan terus menipu dan juga mengambil duit kita. Kita kena stop. Kena berhati-hati. Tanya orang lah. Tanya pakar dia. Tanya polis. Kena buat saya makan macam tu. Jadi itulah tuan-tuan, sedikit sebanyak perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kalau ada waktu lagi kita akan bincang. Ada 3-4 lagi ni. Ajaran sesat, wakaf tanah, wakaf Quran, derma pusat tahfiz, package haji umrah. Ini mungkin kemudian lah kot. Kita tengok macam mana modus operandi dia, macam mana cara kerja mereka ni. Kita kena hati-hati. Jangan nanti kita terkena, kan? Biarlah. Contohlah macam sekarang ni orang buat kutipan derma ke Palestin, kan? Derma lah. Cuma kadang-kadang kita takut, kan? Sampai ke tak sampai ni? Senangnya tuan-tuan, bagi kepada masjid bagi pejabat agama pandai lah dia buat. Kerajaan negeri kumpulkan, dia akan bagi. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, kutipan kerajaan negeri ke mana-mana lah, agensi-agensi besar ni, dia tak akan pergi pada satu tempat. Dia akan pergi pada NGO ni. Ada 3-4 NGO dia bagi. Dia tak akan pergi pada satu NGO saja. Sebab yalah, wallahualam, kita pun tak tahu kan keperluan, kadang-kadang cara sampai ke macam mana. Jadi sebaiknya kalau ada 100,000 tu, bagilah. Ada 5 NGO, kita bagi kepada 20,000 seorang. Tak apalah. Sebab ramai tuan-tuan, ada orang yang akan ambil kesempatan. Musim Palestin, dia kata dia pun derma Palestin. Sekarang sibuk-sibuk kecoh Burma, Rohingya, dia sibuk pula kata. Ada. Betul dah orang kata, kalau kata ke kita ni dah derma, kan, itu antara kita dengan Allah. Kita dah derma, dah sedekah, InsyaAllah ada pahala. Orang tu dia nak tipu ke apa ke, itu hak dia dengan Allah. Tapi tuan-tuan, kalau kita sentiasa bagi, tengoklah ramai orang datang, kan, mengaku itu, mengaku ini, mulai-mulai ada. Takkan tak berubah-ubah lagi, kan? Jadi itulah.